Okay, thank you Alia dan Nisa. Pada pagi ini. Okay, so yang lain tolong tutup mic Tolong tutup mic. Okay, thank you Muhammad. Okay, nampak muka cikgu dah? Nampak cikgu. Nampak cikgu, nampak. Okay, so sekarang ni ada 80 guest ataupun 80 pelajar. Hampir dah lebih separuh dah ni. So kita tunggu yang lain dalam 3 minit. Lepas 3 minit kita akan start lah. So untuk hari ni kelas seperti biasa lah. So kehadiran cikgu akan rekodkan. And then cikgu akan bagi pada cikgu kelas kamu masing-masing lah. Okay, so bersama cikgu pagi ni ada cikgu Hashimida, cikgu Wahida, cikgu Habibah dan cikgu Jeniza. Okay. Kamu semua nak tengok muka cikgu masing-masing tak? Okey, semalam cikgu minta maaf Cikgu minta maaf, sepatutnya kita punya slot pada semalam pukul 2. Cuma terdapat gangguan teknikal, so kita tak dapat nak buat semalam. So, InsyaAllah kita akan mulakan pada hari ini, pagi ini, first slot. And then untuk second slot, insyaAllah pada petang nanti, pukul 2. Cikgu tahu petang nanti kamu ada slot bersama kaunselor. Jadi kita dah gantikan slot kaunselor tu dengan slot kita ni lah. Slot yang kedua. Okay. So pagi ni, slot yang pertama ni lebih kurang dalam 1 jam. 1 jam insyaAllah lah. Sekarang ni pukul 11.30. Pukul 12.30 ataupun 12.45. Okay. So, boleh kita mula? Boleh cikgu. Boleh. So, kita tak boleh tunggu yang lain masuk lah. Tapi siapa yang masuk lambat tu teruskan je. Okay, so cikgu off camera. Nak tengok muka cikgu masing-masing lah. Cikgu Habibah, cikgu Jeniza, cikgu Wahida, cikgu Ashnida. Nak ke? Boleh. Boleh Nah. So minta lah. Boleh. Minta cikgu on camera. Cikgu yang kena on camera Oh, okay, tak apa. Okay. Minta cikgu Habibah on camera, cikgu Habibah. Cikgu Jeniza, cikgu Wahida, cikgu Hashi. Anak-anak murid, anak-anak pelajar ni nak tengok muka cikgu masing-masing. Rindu katanya. Okay, so kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, sebelum tu cikgu nak minta Yang lain seorang pelajar. dengar clear tak? Anak-anak yang lain clear tak dengar? Clear. CS cuba cakap Ya. sekejap. Clear. Ya. CS cuba cakap. Okey, kita minta Wafi baca doa boleh? Oh, si. Okey, minta Abdul Wafi, Muhammad Al-Wafi. Baca doa sikit. Sebelum kita mula. Wafi. Ataupun Mirzan, Muhammad Mirzan, baca doa sekejap. Ada cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Minah, budak clear. Kan tadi budak tanya. Okey. Boleh tepi tu kot. Bawah kedua depan. Ada tu. Okey. So kita mula. Ada 99 pelajar dalam tim sekali ni. Okay, so by the way, hari ni kita akan masuk topik baru, the new topic which is insurance. Okay, new topic untuk KSSM. You are the first batch yang belajar topik insurance ni. Okay, dia topik yang interesting sebab kita akan gunakan insurance ni. Okay, sekarang ni pun kamu dah gunakan dah insurance ni, dan kamu akan gunakan especially pada start kamu bekerja, kamu akan gunakan insurans sepenuhnya. Apa itu insurans? Apa kegunaan insurans? Macam mana kita nak buat insurans ni? Okay, so nanti kita akan bincangkan untuk next slide tu nanti. By the way, cikgu bukan ejen insurans. Kita bukannya nak menjual insurans, tapi kita lebih kepada nak faham konsep insurans ni kepada para pelajar, especially pelajar yang dia tahu kepentingan insurans ni, dia tahu benefit yang insurans boleh bagi pada kita. Okay, so by the way, kalau kamu tengok ada saudara mara, ada mak ayah kamu yang kerja sebagai ejen insurans, mungkin secara part time dan mungkin secara full time. Okay, dan kamu kena tahu insurans ni satu perkara yang penting untuk masa depan kita tau. Masa tua kita nanti, masa kita dalam orang cakap apa, dalam keadaan yang susah, ini satu elemen, satu part yang penting untuk masa depan kita. Dan sebenarnya kalau kamu nak tahu, kan orang yang dah bekerja sekalipun, dia start kerja ke ataupun dia dah lama bekerja pun, dia akan gunakan bahagian income dia tu, sebahagian gaji dia tu untuk insurans. Insurans apa? Nanti kita akan tengok. Okay. So sekarang ni, kalau suara cikgu tak jelas, bagi tahu. Kalau kamu ada soalan, tunggu cikgu open soalan. Tunggu cikgu bertanya untuk soalan, baru kamu tanya. Boleh ke boleh semua? Boleh. Okay. Boleh. So, semalam cikgu-cikgu kamu dah bagi satu PDF. PDF tu bukannya nota,
Cuma kamu akan isi nanti berdasarkan slide yang cikgu akan tunjuk ni nanti. Okay, so chapter 3 insurance. Okay, sebelum kita masuk pada insurans, kita kena kenal apa itu risiko dan apa itu insurans. Okay, so ini gambar cikgu tahun lepas. Gambar cikgu tahun lepas. Waktu ni cikgu warded di KPJ. Muar selama 5 hari. Sebelum COVID melanda. Aku dimasukkan ke ward atas sebab darah kotor, kuman, dan cikgu masuk ni menggunakan insurans. Nanti cikgu akan cerita pengalaman cikgu lah. Kenapa cikgu ambil insurans, apa benefit yang kita akan dapat daripada insurans ni. Okay. So, sebelum kita masuk insurans, kita kena masuk what is risk. Apa yang dimaksudkan dengan risiko? Kamu cakap, berisiko lah ni keadaan COVID-19 ni, pandemik COVID-19 ni, ada tempat-tempat ataupun ada kamu faham. Kalau kita tengok dekat sini, risk is the possibility of a disaster that cannot be avoided. Maksudnya satu kemungkinan kecelakaan yang tak boleh kita elak. Tak ada siapa boleh elak. Even kamu dekat dalam rumah pun kecelakaan boleh berlaku, kamu dekat sekolah pun kecelakaan boleh berlaku, kamu dekat pejabat kecelakaan boleh berlaku, kamu tengah naik kenderaan, tengah berjalan-jalan, tengah melancong pun kecelakaan boleh berlaku. Contoh apa? Car accident. Car accident. Kemalangan kenderaan. Dia bukan kereta semata-mata. Kenderaan. Kenderaan ni banyak. Kenderaan laut, kenderaan darat, kenderaan udara. Okey, kamu naik kereta pergi sekolah. Kamu naik motor pergi sekolah. Kalau yang jenis yang bersukan, kamu tengah kayuh basikal pun kecelakaan boleh berlaku. Boleh berlaku. Even kalau kita melancong, naik kapal terbang, kecelakaan boleh berlaku. Macam tu kita tak boleh nak elak. Yang kedua, damage properties and fire. Properties dekat sini bukan setakat rumah. Kamu punya sekolah, okay? Hotel yang kamu duduk tu terbakar. Okay? Apa lagi? Properties. Hak milik lah. Hak milik kamu kan. Okay, yang ketiga, theft. Kecurian. Kamu pergi melancong dekat negara orang, negara Eropah ke, Asia ke, kamu kena rompak. So itu adalah risiko-risiko yang kamu tak boleh nak elak. Okay. Terusnya, injuries at home, school or workplace. Okay. Kemalangan ataupun kecederaan yang berlaku dekat sekolah, yang berlaku dekat rumah kamu, yang berlaku dekat tempat kerja. Contoh sekarang ni, dalam kes kamu sekarang ni, kamu tengah main bola petang tu nanti, petang-petang main bola, tiba-tiba kaki patah. So itulah risiko yang kamu hadapi dekat sekolah, risiko yang tak boleh nak elak. Even kamu turun daripada tingkat 2 ke tingkat 1 naik tangga, jatuh, tangan patah, kepala berdarah, berjahit. So itu risiko-risiko yang berlaku di sekeliling kita yang kita tak dapat nak elakkan. Seterusnya, elemen-elemen dalam risiko. Okay, kamu cakap risiko. So apa elemen dia? The first one is unpredictable. Kita tak boleh nak jangkakan. Okay? Dia bukan macam apa cerita tu yang kita boleh tahu apa yang berlaku akan datang kan. Bukan itu. So ini adalah unpredictable. Kita tak boleh nak jangkakan. Bila berlaku, kita tak boleh tahu. Pukul berapa berlaku, kita tak boleh nak tahu. Mana berlaku? Contoh, aku nanti kemalangan tu macam mana? Kita tak tahu. So that's the meaning of unpredictable. We do not know when and where something will happen. Okay? Itu yang pertama, elemen dalam risiko. Yang kedua, loss. Effect from car accident, damage of properties,
in a fire and theft. Maksudnya kehilangan. Mungkin kamu kehilangan duit waktu kamu melancong. Mungkin kamu kehilangan kenderaan yang kamu saiz waktu kamu accident. Total loss, habis. Kamu baru bekerja, baru dapat gaji, kamu beli motor baru ataupun kereta baru. Oh, accident, hilang, habis. Takkan nak guna lagi, takkan nak pergi hantar repair. Kalau dah kenderaan tu total loss, kalau kau repair pun memang keadaan dia tak sama macam yang kamu bawa sebelum ni. Dah total loss, better beli baru lah. Okay, apa lagi? Damage of properties. Oh, kebakaran yang berlaku di rumah. Habis, semua hilang. Hilang, hancur semua lah. Kan? TV, kamu punya PS5 yang baru beli tu habis. Tu kehilangan. Okay, second element of risk. The third element is injury. Okay. Injury ni lebih kepada kemalangan lah. Kemalangan diri. Kan? Kamu main bola, patah kaki bila nak pergi ke hospital ataupun pergi klinik, bila doktor rawat macam mana nak bayar, macam mana nak buat operation, macam mana nak cari duit supaya kita boleh teruskan operation tu. So have to pay medical bills due to accident or critical illness. Itu yang tadi accident. Kalau critical illness ni contoh apa? Contoh kamu ada sakit, kamu ada sakit jantung. Ni kita kena buat operation ni. Kita kena pergi IJN, Institut Jantung Negara, specialize pada jantung. So, nak buat operation tu bukannya bukannya RM10, RM20, beribu-ribu. So macam mana tu? Macam mana kita nak tackle benda tu? Okay, yang keempat, danger. The fourth element of risk is danger. Something bad happen to us, our family and our asset. Okay. So ada 4 elemen dalam risiko. First one is unpredictable, loss, injury and danger. So setakat ni, faham ke faham? Faham. Cikgu. Faham, cikgu. Okey. Sekarang ni, kamu dah tahu dah risiko tu ada di sekeliling kita ni. Risiko tu ada di sekeliling kita. Kan? Tapi macam mana kamu nak minimize ataupun kamu nak rendahkan, kamu nak kurangkan risiko tu? What is your strategy? Cikgu, strategi saya duduk rumah je cikgu. Come on, risiko berlaku di mana-mana. Even kamu duduk rumah pun benda kecelakaan boleh berlaku. Cikgu, saya akan duduk bilik, saya akan tutup semua pintu, tingkap apa semua. Saya takkan keluar rumah. Sampai bila? Sampai bila? Kita manusia biasa, kita kena keluar, kita kena cari kerja, kita kena bersosial. So bila benda-benda macam tu berlaku, benda-benda macam tu kita buat, risiko tetap ada. So macam mana kita nak minimizekan risiko ni? What is your strategy? The best part, untuk kita minimize the risiko adalah dengan insurance. Apa itu insurance? Apa part dalam insurance ni? So insurance ni sebenarnya dia adalah to transform risk from individual kita ni to insurance company. Sekarang ni cikgu dekat sekolah, cikgu dekat tempat kerja. Risiko ada di mana-mana. Sekarang ni macam mana cikgu nak transfer risiko tu? Macam mana cikgu nak minimizekan risiko tu? Dengan cara kita pindahkan risiko tu daripada cikgu kepada syarikat insurans. Dalam lecture kali ni cikgu tak akan mention, tak akan sebut mana-mana syarikat insurans. Sebab cikgu tak nak orang kata promote insurans, tak ada. Even semalam pun ada cikgu terima kasih pada seorang parents ni, dia ada syarikat insurans tu, cawangan kan. Dia share apa yang dia buat selama ni, apa yang budak-budak perlu faham. So thank you so much. Pelajar 5 mak dia tu. Cikgu tak sebut nama lah. So insurans tu adalah kita transfer, kita pindahkan risiko daripada individual to insurance company. Insurance company apa cikgu? Nanti kamu carilah, Google lah sendiri apa insurance company yang ada dekat Malaysia ni. Memang banyak. So
when you buy insurance, there is a contract that needs to be signed between policy holder and the insurance company. Kita ni kalau kita nak transfer risiko tu pada syarikat insurans, bukan free, bukan percuma. Okay? Dia ada satu nilai, satu value yang kita perlu bayar. Yang kita perlu bayar kepada syarikat tersebut. Sebelum tu kamu kena tahu, kamu tu, diri sendiri kamu, individu tu kita panggil dia sebagai policy holder. Okay, pemegang polisi ni, pemegang polisi insurans ni. Okay. And then yang ni insurance company. Insurance company. So bila kamu nak transfer risiko tu kepada insurance company, kamu kena bayar. Bukan free. So bayaran itu kita panggil dia sebagai premium. Premium. Cikgu, berapa nilai? Nanti cikgu akan sentuh. Okay. Dia bukan cakap mulut. Nah puan, saya bagi satu setiap bulan 100, puan cover saya. Puan cover saya. Dia bukan cakap verbal. Dia mesti ada kontrak. Okay. Kontrak sign. Okay. Contoh. Dia ada satu syarikat insurans ni, syarikat A. So cikgu pilih dia sebagai cikgu punya insurance company. Okay. Nilai sum insured is RM 100K. So itu adalah nilai insurans diri cikgu yang perlu company tu bayar nanti kalau anything happen to me. Meninggal ke, accident ke, terlanggar ke apa ke semula. Okay. So nilai 100,000 tu. Cikgu, maksimum berapa ribu? Terpulang. Okay. Terpulang berapa nilai yang kamu nak insurankan diri kamu tu. Tapi based on kelayakan kamu. Apalah, yang tu nanti. Okay. So bila anything happen berlaku pada kamu, insurance company akan bayar. Okay, kita panggil sebagai compensation. Okay, compensation. Iaitu pay compensation for any loss. Dia bukan pada diri kamu je. Mungkin kamu nak insurankan apa? Rumah kamu. Kalau terbakar, syarikat insurans akan bayar. Kamu nak insurankan anak kamu. Contoh anak kamu meninggal ke, sakit ke, insurans akan bayar. Kamu nak insurankan diri kamu sendiri. Anything happen to me, meninggal ke, kemalangan ke, nak buat operation ke, company insurans akan bayar. Okay. So, compensation will be paid not exceeding the sum insured. Okay. Maksudnya dekat sini, kamu dah ikat kontrak dengan company insurans sebanyak 80,000. 80K. 80,000. RM 80,000. Itu yang perjanjian kamu dengan syarikat insurans. So, apa-apa yang berlaku, syarikat insurans just bayar 80,000 je lah. Itu secara asas. Secara asasnya. Dia takkan bayar kurang. Dia takkan bayar lebih. Kalau bayar lebih, jadi benda lain pula. Kan? Okay, so itu secara asas konsep insurans. Okay. Kenapa syarikat insurans tidak membayar lebih? Dia ada satu prinsip kita panggil dia sebagai principle of indemnity. Okay, dia kata not allow the policy holder to gain profit from the insurance purchase. Okay, not allow the policy holder to gain profit from the insurance purchase. Sekarang ni kamu insurans sebanyak 80,000. 80,000. So, company insurans hanya bayar 80,000 je lah. Dia tak boleh bayar lebih daripada 80,000. Contoh, RM 90,000. Tak boleh. Kenapa? Sebab dekat situ kamu dah untung 10,000. Secara asas, syarikat insurans ataupun insurans ni bukan tempat kita untuk gain profit. Bukan tempat untuk kita buat untung. Itu the basic concept yang kamu kena tahu. Okay. Okay, example 1. Encik Zahari pay an insurance premium for 3,000 from syarikat insurans Takabul to protect his house from fire. Okay, sebelum cikgu tertinggal satu benda ni. Premium.
Premium ni, ni premium. Premium ni adalah satu amount, nilai duit, amount of money yang kamu kena bayar kepada syarikat insurans untuk cover kamu ni. Premium ada dua. Satu secara bulanan. Maksudnya setiap bulan kamu bayar ni. Yang kedua secara yearly, secara tahunan. Setahun sekali kamu bayar. Selalunya yang yearly ni, yang setahun sekali ni adalah untuk kenderaan. Kenderaan, lepas tu properties, itu secara yearly. Kalau secara monthly ni, setiap bulan ni, dia lebih kepada life kita, insurans diri kita ni. Tak apa, tu nanti kita akan tengok apa beza life dengan properties apa semua tu. So premium, nilai ataupun amount of money tu yang kamu bayar setiap bulan ataupun setiap tahun itu. Okay, sekarang ni untuk example 1, dia ada sedikit kesilapan dekat sini. Encik Zahari pay insurance premium for 3,000 from syarikat. Okey. Sekarang ni 3,000 ni bukannya premium yang kamu kena bayar. Mana boleh, mana mampu kita nak bayar setiap bulan 300,000. Mana mampu kita nak bayar setiap tahun 300,000. Sebenarnya kesilapan dekat sini adalah 300,000 ni, 300,000 ni adalah nilai ataupun value untuk berapa banyak insurans tu dapat cover. Okay, sekarang ni dia nak to protect his house from fire. His house. Okay, house ni. Insurans rumah dia sebanyak 300,000. Itu maksudnya tu. So, premium 300,000 ni bukannya bayaran setiap bulan dan bukan bayaran setiap tahun. Mana kita ada duit banyak macam tu. Kalau orang kaya tak apalah, mungkin dia boleh bayar. Okay. Tapi dekat sini 300,000 tu adalah nilai insurans rumah tersebut. Dia bukan nilai rumah, nilai insurans rumah tersebut. Okay, so A, who is the insurance company and the policy holder? So senang, insurance company is syarikat insurans takabul, and then policy holder adalah orang itulah, pemegang Encik Zahari itulah. Encik Zahari yang bayar setiap bulan ataupun bayar setiap tahun tu. Dan rumah itu adalah milik Encik Zahari. So anything happen, contoh dalam kes ni rumah dia terbakar. Okay, so yang dapat insurans itu adalah Encik Zahari. Okay, so how much the coverage limit? Berapa banyak syarikat insurans yang akan bayar? 300,000. Benda-benda macam ni semuanya sudah ada dalam kontrak, dalam perjanjian antara Encik Zahari dengan syarikat insurans. Okay. C. If Encik Zahari house caught fire and suffered loss of RM400,000, how much is the compensation paid by the insurance company to Encik Zahari? If your reason. So, sekarang ni dia ada rumah. Mana rumah dia? Dia ada rumah. Dia ada rumah ni. Rumah dia ni terbakar. So, bila terbakar, perabot ataupun alatan-alatan dalam rumah dia tu habis dah. Astagfirullahalazim dah. So, nilai bila dia totalkan rumah, barangan dalam rumah tu, TV, sofa, everything semua sekali dia, nilai dia 400,000. So, mana pula? Okay. Kita go back tadi. Basic concept untuk insurans. Insurans is not a place untuk profit again. Okay. Insurans bukan tempat untuk kita mencari untung. So, apa yang kamu bayar, apa yang kamu janjikan dalam kontrak itu 300,000. So, syarikat insurans just bayar 300,000 sahaja. Aku tinggal live. Sorry, ada iklan. Itulah. Dia kata, insurance company will pay an amount not exceeding the loss, depending on the sum insured. So that Encik Zahari does not make a profit.
Okey. Okey, seterusnya. Ada soalan setakat ni? Cikgu. Tak ada cikgu. Okey. Cikgu. Hmm. Kan cikgu kata yang untuk rumah tu kan cikgu. Okey. Adakah kalau lain rumah, lain jenis rumah dia punya insurans dia pun lain-lain? Masuk lain rumah tu macam mana? Contoh macam jenis rumah cikgu. Contoh macam semi-D harga dia memang boleh kata average dia harga ni. Rumah banglo average dia harga ni. Okey. Okey, thank you. Siapa yang tanya tadi tu? Ramai sangat tadi. Siapa yang tanya tadi tu? Saya cikgu, Syakif. Syakir eh? Oh, Syakir. Okey. Muhammad Syakir. Okey, thank you Muhammad Syakir. Okey. Soalan Syakir ni dia tanya pasal rumah. Cikgu, kalau rumah berbeza macam mana dari segi nilai insurans tersebut? Ya, memang berbeza. Memang berbeza. Okey. Memang berbeza. Bila masa nilai rumah tu dipersetujui. Jadi dua. Satu, rumah yang dah siap kita beli. Yang kedua, rumah tak ada lagi. Kita ada tanah, kita buat rumah. So apa-apa pun, belum kita masuk, kita dapat kunci, kita duduk tu, perjanjian pasal insurans ni akan diadakan. Akan wujud di antara kita, policy holder, pemilik rumah, dan lawyer dan syarikat insurans tersebut. Dan kalau untuk menjawab soalan Syakif ni, berbeza ke? Ya, memang berbeza. Mengikut orang tu lah. Kadang-kadang rumah dia biasa je. Kan? Tapi dia nak lebih, tapi dia kena bayar lebih. Premium tu dia kena bayar lebih. Selalunya kalau rumah-rumah besar ni memang insurans dia besar lah. Tu je. Boleh faham tak? Boleh Cikgu. cikgu. Boleh cikgu, boleh. Macam kau pakai kereta. Kan? Yang kamu pernah dengar bayar insurans, bayar road tax. Cuba bezakan. Nanti kamu tengok. Insurans kereta Ferrari ataupun Lamborghini dengan insurans kereta kancil. Mana yang lebih tinggi? Lamborghini lah. Sebab nilai kereta tu tinggi. So insurans pun tinggi. So anything happen yang berlaku, dia punya owner ataupun policy holder pun akan dapat tinggi. Bayaran pun tinggi juga. Okay, seterusnya types of insurance. Insurance dia ada dua. The first one is life insurance. The second one is general insurance. Okay, life insurance is protection from financial loss that may occur as a result of the death, or suffer from a total or permanent disability. Dua je. Mati dan kau sakit. Ataupun kau kurang upaya. Kau hilang upaya. Okay? Tiga. Death. Mati sebab sakit atau mati sebab accident. Okay? Kau akan dapat. Yang kedua, critical illness. Critical illness ni memang sakit, orang cakap apa, sakit yang kritikal lah. Sakit yang kritikal. Contoh apa sakit kritikal paru-paru kan. Sakit paru ni critical illness ke? Apa contoh critical illness? Cancer. Ya. Cancer. Kanser ada Tahap berapa tahap? 4 tahap. Betul. Kanser ada 4 tahap. Okey. So itu adalah contoh critical illness. Okey, yang ketiga adalah loss of ability. Contohnya macam kau accident, kaki hilang, kaki patah, kaki tercabut ke kan. Loss of ability. Kamu tidak ada upaya lagi lah. Tangan ke, mata ke. Okey. Kita kategorikan sebagai life insurance. Yang kedua is general insurance. A contract that covers any risk ada motor insurance. Motor ni bukan motor je lah, kenderaan lah. Yang kedua, fire insurance. Daripada insurans untuk kebakaran yang melibatkan api. Contoh, rumah kita terbakar. Kalau jenis yang kilang besar ni terbakar kan.
dia pun di cover insurans. Kamu mesti fikir, ish, macam mana kilang besar ni terbakar? Contoh kilang besar tu terbakar, macam mana dia nak cover kerugian dia? Okay, so one of the way adalah guna insurans. Tapi dia bukan mudah-mudah, oh jom kita bakar kilang kita ni nanti dapat duit. No. Dia ada step-step dia. Polis, forensik, macam-macam lah. Kan? Okay. Yang ketiga, medical and health insurance. Kamu tahu tak, kamu dekat MRSM ni di cover oleh insurans? Tahu. Tahu. Tahu Tahu. Itu yang kadang-kadang kalau apa semua kan, kamu tak payah bayar. So benda tu dah di cover dah. Marah dah cover dah belajar MRSM ni dengan insurans. Even cikgu-cikgu pun, staff Mara pun sebenarnya dah di cover oleh tu. Sini dah. Sebab itulah kalau outing kena pakai baju ada logo tu. Sebab nanti baru insurans tu cover. Dengar? Kalau Dengar. pergi Dengar. tak pakai Faham baju aku. insurans tu, pakai baju insurans, tak pakai baju ada logo, insurans tak cover. Sebab tu keluar maktab perlu pakai baju ada logo maktab. Tambahan. Okey, betul? Apa yang Cikgu Ashinida tu cakap tu betul. Kamu jangan suka-suka pakai baju biasa kan. And then yang ketiga tadi, okay. And health kamu pun di cover, kami cikgu-cikgu, staff-staff pun di cover juga. Sebab tu kalau macam dalam panel adalah yang dekat Bakri tu, Uni Clinic. So Uni Clinic tu kami punya panel. Maksud, ni cikgu share sedikit. Maksudnya clinic panel ni, contoh cikgu demam, sakit yang ringan lah, cikgu demam. Cikgu nak ubat. So cikgu pergi sana, cikgu pergi klinik panel, doktor pun cek bla 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 bla, dapat ubat tanpa bayar 1 sen pun. Maksudnya dekat sini kos ataupun bayaran rawatan dan ubat itu ditanggung oleh Mara. Bukan Mara tu syarikat insurans, adalah dia punya panel syarikat yang mengawalnya. Okay. Seterusnya personal accident insurance. Personal accident insurance. Contoh, cikgu ada insurans ni. Cikgu bawa tu accident. Accident. So insurans dah cover kita. Sebagai contoh, bulan 12 hari tu, abang cikgu yang pertama, dia accident waktu dia nak pergi kerja. Dia kerja dekat Putrajaya. Siapa orang Putrajaya sini dia tahulah jalan Putrajaya tu memang aman damai. Tapi iyalah, kita tak tahu risiko boleh berlaku. Okay. So dia nak pergi kerja tu, dia accident. Dia tak ada langgar apa-apa, dia just terbabas dan dia meninggal dekat tempat kejadian. Terus cikgu sambung, cikgu Ashi ni dah angkat tangan. Cikgu Ashi, nak tanya ke nak share? Tak boleh. Sorry, terangkan. Tak ada. Okey. So dekat situ, ni cikgu belajar juga sebenarnya ni. Even kalau mak ayah awak, mak ayah awak ni dia kerja dia on the way nak pergi kerja. Yang cikgu faham dia dapat insurans dalam perkhidmatan. Maksudnya dia meninggal tu waktu dalam perkhidmatan, waktu dia nak pergi kerja. Apatah lagi waktu kita bekerja ni tiba-tiba accident berlaku, kemalangan berlaku. So kita mati, so ada insurans kita bagi sebagai insurans dalam perkhidmatan. Lebih macam tu lah. Okay. Dan yang terakhir sekali adalah travel insurance. Travel insurance ni biasalah kita nak pergi luar negara, jangan lupa memang ada bayaran bila kita totalkan harga tu, harga tiket apa semua tu mahal sedikit. Tapi kamu kena pastikan kamu nak ambil travel insurance ni. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku akan datang. Kita tak tahu apa yang berlaku dekat sana. Yalah, kita tahu sampai sana kita nak berjalan-jalan. Tapi sebenarnya cikgu cakap tadi risiko ada di mana-mana. So, biarlah kita bayar lebih sedikit as long as benda tu dah di cover.
Faham tak? Diri kita tu dah di cover. So anything happen, adalah sedikit untuk waris-waris kita yang terdekat. Sebagai contoh sekarang ni, cikgu-cikgu lain pun, cikgu pasti ada insurans dia. So kalau cikgu meninggal, kalau cikgu accident, sampaikan cikgu dah tak boleh nak bekerja, semua, ada insurans ataupun ada amount of money yang cikgu dapat. Bukan untuk enjoy, bukan untuk shopping, tak. Untuk kita survive pada hari-hari yang seterusnya. Untuk kita bagi pada waris-waris kita tu nanti. Contoh, bagi contoh cikgu kerja, isteri cikgu tak kerja. Contoh, anak ada 2 orang. Cikgu meninggal. Cikgu meninggal, siapa yang nak cover isteri dengan 2 orang anak cikgu ni? Macam siapa yang nak sara isteri dengan anak-anak cikgu ni? So duit itulah. Memang duit itu akan habis. Tapi untuk dalam jangka masa yang pendek, insya-Allah dia boleh cover makannya, minumnya, tempat tinggalnya. Okey. Okey, untuk travel insurance ni pun dia tengok tempat. Kalau Asia dia rendah sikit. Kenapa? Sebab dia dekat. Kalau macam Eropah dia mahal sedikit sebab dia jauh. Dia bukan semua negara kita pergi nilai travel insurance tu sama sahaja. Okey, general insurance. Ni dah cikgu cakap tadi lah. So, motor insurance provide coverage against any loss or damage related to the use of a motor vehicle. Okey, ni cikgu tambah lagi. Kalau dekat Pantai Timur, bukan setakat Pantai Timur lah, dekat tempat-tempat lain pun sama. Banjir, keadaan banjir ni, kereta kita tak sempat nak alihkan. Form habis, cikgu habis, rosak cikgu kereta. Siapa yang nak cover? Insurans. Tengah parking tengah parking ni, pokok jatuh habis. Kau kena repair, siapa yang nak cover? Insurans. Nak keluar duit sini tak ada ni. Kan? Yang kedua, fire insurance. Provide coverage against damage caused by fire, explosion that occur at home or business premise. Cikgu pasti mak ayah kamu, rumah yang kamu duduk tu ada insurans dia. Nanti cubalah tanya dia, insurans rumah ni pakai syarikat apa? Kau tanya tu. Kan? Tapi for sure untuk business premise, kedai-kedai, kilang-kilang, dia orang akan ambil. Dia orang akan ambil. Kau bayangkan kalau kau ada kilang. Kilang buat apa? Kilang buat handphone. Kilang ni mahal sangat. Kilang, buat kertas ni. Sekali orang pedajal ke orang. Pedajal, dia bakar kilang tu. Rugi. Tak pernah lagi kalau kilang terbakar kita untung. Kita akan rugi. Bos akan rugi. So macam mana nak cover kerugian tu? Kau ada duit nak cover balik, nak beli barang-barang baru? Tak ada. So yang nak cover tu siapa? Syarikat insurans. Yang ketiga, medical and health insurance. Provide the hospitalization and surgery cost. Macam cikgu cakap hari tu, tahun lepas, seminggu sebelum COVID tu, cikgu warded. Cikgu warded sebab darah kotor, kuman. So, sebelum cikgu warded tu, memang, yelah kita ingatkan demam seperti biasa, pergi klinik ambil ubat, rupanya demam tu on off, sampai kan aku pergi ni, kena warded. Dari segi, yelah sebulan, cikgu bayar RM193. RM193 untuk life insurance cikgu. Package tu dah tak ada dah. So, cikgu gunakan, cikgu start bayar, cikgu masuk insurans tu, start bayar 2012. Sepanjang daripada 2012 sampailah 2020, cikgu tak pernah guna insurans tu. Cikgu tak pernah masuk dan cikgu tak pernah warded. Sampai kan terfikir, aku ni bayar setiap bulan ni. Tak pernah guna ni. Macam rugi je. Baik 193 tu aku simpan beli emas ke, kan. Adalah untungnya kat situ pada pertengahan, lebih kurang dalam 2018, 2012 cikgu dah fikir macam tu. Tak apa, orang kata insurans bagus. Kita teruskan. Sampailah 2020, cikgu warded seminggu. Cikgu warded seminggu.
dalam keadaan dapat bilik, satu bilik seorang, makannya sedap, dia punya layanan nurse tu pun okey, ubat memang okey, apa semua kan. So barulah cikgu dapat rasa benefit insurans aku tu yang aku bayar setiap bulan tu, start daripada 2012. Total cikgu tak ada, cikgu tak ada bawa benda tu. Total waktu cikgu duduk dekat situ adalah 5,000 lebih. 5,000 lebih dalam keadaan satu, dia punya servisnya yang baik, dia punya environment ni pun kita sangat selesa. So insurans ni sebenarnya benefit untuk kita. Bukannya kita masuk hari ni, oh aku nak dapat benefit besok, oh aku nak dapat benefit minggu depan. No. Once kalau kita bayar, kita teruskan, itulah. Kita tunggu je lah risiko yang kita akan dapat, insyaAllah ada benefit selepas tu. Okey, yang keempat, personal accident insurance. The policy holder suffer a bodily injury, disability or death resulting directly from accident. Macam yang cikgu share tadi lah. Yang terakhir sekali adalah travel insurance. Where protect policy holder against loss during travel, whether by land, air or sea, such as death and permanent disability, loss of luggage, passport and money, medical expenses and others. Contoh, kamu pergi luar negara, ni medical expenses ni, kamu sakit, nak pergi klinik sana tak ada duit ni, nak pergi klinik sana mahal lah kan. Tak apalah, syarikat insurans yang akan cover. Dari segi macam mana, itu term-term ataupun syarat-syarat yang syarikat itu yang sediakan. Tengok je lah nanti. Okay? Loss of luggage. Okay? Okay, ada soalan ke setakat ni? Tak ada. Tak ada cikgu. Okay. Next, motor insurance. Ni motor ni bukan motor belum tu, motor tu kenderaan. Okay. So dalam motor insurance, 3 person, ada pun 3 pihak yang involved dalam motor insurance ni. Yang pertama, the first part, kita lah. Diri kita lah, driver lah, policy holder. Yang kedua, the second party ataupun second part, insurance company. And then the third part, any other individual that involved in an accident caused by the driver excluding the passenger. Contoh macam ni, kau bawa kereta, sebelah kau tu mak, yelah, bawa mak pergi mana-mana. Sekali kau accident, kau berlanggar ataupun orang langgar kereta kita ni, orang tu lah kita panggil sebagai third party. Sekarang ni contoh, kamu dekat jalan yang betul ni, kamu pakai seatbelt, bawa tak laju. Sekali orang langgar kamu ni. Kita bermarah lah. Aku punyalah baik bawa kereta. Punyalah sopan santun, budi bahasa semua keluar. Tiba-tiba orang langgar kita. Kereta dah kemek dah ni. Apa cerita? Sanggup ke kamu keluar duit sendiri? Tak sanggup. So apa cerita? So orang yang langgar tu lah third party. Dia akan terlibat dalam kita punya proses untuk dapatkan insurans. Bukan guna insurans kamu. Sebab kamu okey. Maksudnya kamu okey lah. Maksudnya kamu bawa slow, bawa baik apa semua. Okay? Okay, seterusnya. Okay. Last, group insurance. Okay, in addition, there is a group insurance that provide group coverage. Kita tengok yang sebelah kanan tu. Group insurance for people. Student lah. Macam kamu ni lah. Provide to student, people in school and student in educational institution. Cuba kamu cek balik. Ada tak bayaran kamu masuk awal-awal dulu bayar untuk insurans? Okay. Dan sebenarnya benda-benda tu kita gunakan, contoh macam kamu lah. Malam-malam ketuk rumah warden, cikgu tolong cikgu bawa saya pergi klinik, saya demam. Cikgu tolong cikgu, saya punya inhaler dah habis, saya kena ni. Warden pun bawa. Kalau ikutkan kena bayar. Tapi free, benda tu free. Sebab insurans kita dah cover. Coverage in the event of death, paralyzed, disability and wheelchair allowance under certain policy and gap coverage limit. Kamu contoh lah, kamu meninggal, kamu pergi sukan,
main, collapse meninggal. So ada insurans yang akan cover nanti. Tapi semua itu memang ada kontrak, memang ada perjanjian. Okay. Seterusnya yang kedua, group insurance for organization. Macam MARA. Kita jangan pergi keluar. Kita tengok kita punya institution kita. Okay. Ataupun organization kita. Provide to employees of an organization in the event of death, disability, hospitalization and surgery under certain policy and coverage limit. Dia mesti ada limit dekat situ. Dia bukannya main belasah kan. Belasah berapa jumlah yang kau nak. Tak boleh. Dia mesti ada limit. Contoh. Macam yang cikgu share tadi. Okay, cikgu-cikgu ataupun staff MARA ni dia ada klinik panel dia. Dia bukan suka-suka pergi klinik. Cikgu, saya nak cantikkan gigi saya. Cikgu lah. Doktor, saya nak putihkan gigi saya. Tak boleh. Sebab itu bukan masuk dalam polisi ataupun syarat ada punya kontrak dia. Apa lagi? Cikgu, saya nak operate cikgu rabun. Okay. Contoh cikgu rabun. Cikgu pergilah klinik panel. Okay. Doktor, saya nak buat operation mata lasik supaya saya tak nak pakai spek. Tak boleh. Sebab itu tak termasuk dalam kami punya perjanjian. Satu lagi, limit. Okay, kita cerita pasal limit. Kau jenis yang tak boleh sejuk. Maksudnya tak boleh sejuk ni, pagi bangun, mandi air sejuk, terus demam. Kau pun buatlah benda tu. 2 hari sekali mandi air sejuk. Waktu tu kau selalu demam. Bila demam. Sampaikan rekod kamu waktu itu, sebulan dah lebih limit. Contohlah, limit dia sebulan 100. Kamu dah sebulan ni dah lebih dalam 500. Tak boleh. Benda tu tak boleh. Benda tu akan dipantau dan akan diberitahulah. Kalau lebih, kita akan bagi tahulah. Itu. Okay? Sebab dah lama pun group insurance. So, kita tak boleh gunakan hak orang lain untuk diri kita. Contoh, untuk hospitalization, untuk klinik panel, hak cikgu hanya sebulan RM50 je. Contoh. Tapi cikgu guna lebih. Bermaksud cikgu dah ambil hak orang lain ni. Tak boleh. Employee will enjoy proper protection from kami. Employee menerima menerima protection, menerima perlindungan daripada apa yang employer kami dekat MARA sediakan. Sebagai contoh, klinik panel tu nanti. Dia bukan setakat MARA, ada je syarikat swasta yang ada insurans untuk grup ni. Kalau kamu tengok nanti, kamu pergi di klinik, cuba tengok dekat pintu depan tu, masuk klinik tu. Dia tak ada tulis apa syarikat yang di cover. Contoh kalau klinik Asia, kamu pergi dekat sebelah ni, dia akan tampal kat situ. Siapa yang menjadi panel dia. SP, banyak lagi lah. Maksudnya staff KWSP boleh pergi situ tanpa bayar apa-apa. Tapi term and condition, ada syarat-syarat yang perlu diikuti. Okey. Ada soalan? Tak ada, aku faham. Jadi Okay, so, yes. Ya. Yeah. Okay, nak cakap sikit boleh? Boleh. Okay, jumlah kehadiran hari ni berapa orang? 120. Hello? Okay, nak cakap yang 120. lepas ni kita akan buat quiz. Saya ada 10 soalan quiz. Siapa yang fokus jawab hari ni punya PDP, dia boleh jawab 10-10 ni dengan baik. Contohnya hari ni CS pakai baju warna apa pun saya masukkan. Siapa yang tak fokus memang tak boleh jawab. So lepas habis nanti guru kelas masing-masing akan share link quiz. Okay? Saya nak ingatkan tu lah. Thank you CS. Okay, welcome. Okay, yang lain ada soalan tak? Okay, untuk first slot pagi ni kita dah habis dah. Ini fokus kepada konsep saja.
Pengiraan kita akan masuk insya-Allah petang nanti. Boleh? Boleh cikgu. Boleh go. Boleh go. Okey. Boleh go. Cikgu open soalan kalau ada soalan. So kenapa kalau kamu tengok kenapa ada agent insurans ni? Kenapa ada syarikat insurans ni? Kenapa? Sebab dia nak educate kita sebenarnya. Dia nak educate. Dia bukannya nak menjual sangat. Dia nak kita dapat benefit daripada insurans tersebut. Okay, do you think insurance is important? Yalah. Sebab first, to save our family in the event of any unforeseen happening. Contoh kalau cikgu meninggal, adalah sedikit duit untuk waris-waris cikgu. Begitulah contohnya. Yang kedua, to manage living expenses, debt and commitment in the event that you are unable to work. Sebagai contoh, cikgu ada rumah, cikgu meninggal. Siapa yang nak bayar duit rumah cikgu tu? Syarikat insurans lah yang akan bayar. Yang ketiga, paying for higher medical expenses. Ni dari segi rawatan. Kamu nak buat operation, mak ayah kamu nak buat operation. So siapa yang nak cover ni? Contoh ayah kamu ada sakit jantung ni. Sakit jantung, nak buat operation. Doktor kata total cost untuk operation ni adalah 30,000. Sekarang ni persoalannya, kau ada cash? Itu. Kau ada cash ke tidak? So kalau tak ada, insurans lah yang akan cover, insurans lah yang akan bantu. Yang keempat, as compensation for loss in short. Compensation ni apa Allahu Akbar. Pampasan untuk kehilangan. Yang kelima, as financial aid, bantuan keuangan to the family in the occurrence of your disability, critical illness or death. Bantuan kewangan pada family kita. Bantuan kewangan untuk waris kita tu nanti. Selalunya kalau contoh kamu dah kahwin, dah ada isteri ataupun dah ada suami, kamu pun masuk insurans. Waris tu kamu nak letak siapa? Nama waris tu siapa? Selalunya kita letak pasangan kita lah. Kita letak pasangan kita ataupun kita letak nama anak-anak kita nanti. Yang keenam, to plan your children education. So, the first part yang kamu kena ambil, kena bayar, kena pilih bila kamu start bekerja, dapat je first month punya gaji adalah beli insurans. Dia bukan beli kereta, bukan beli motor, bukan beli baju, tak. Beli insurans dulu supaya risiko yang berlaku nanti dia dapat cover. Bukan kita lah. Syarikat tu yang dapat cover kita nanti. Cikgu, saya ni tawakal je cikgu. Memanglah hidup mati tu Allah tentukan. Kita ni semua akan mati cikgu. Ya betul. Tak ada siapa pun cakap hidup mati tu kita yang tentukan sendiri. Allah yang tentukan. Tuhan yang tentukan. Cuma apa jadi dengan waris-waris kita tu nanti? Okey, apa jadi dengan waris-waris kita? Ataupun bantuan nanti selepas kita mati tu nanti. Ataupun selepas kita sakit tak boleh nak bekerja, adalah bantuan tu nanti. Boleh? Boleh. Okey, ada soalan tak? Kalau tak ada, kita end live dulu. Tak ada cikgu. Tak ada Okey, so macam cikgu Ashi kata nanti kamu akan dapat link. Lepas ni buat. So nanti send lah. Cikgu dah tak nak marah-marah lagi dah. Tak nak join ke apa ke, terpulang lah. Manjada wajada lah. Kamu usaha kamu dapat. InsyaAllah, tapi cikgu yakin pelajar-pelajar tahun ni, the first batch KSSM memang semua, semuanya cemerlang. Kita akan support. Cikgu akan support kalau kamu ada masalah, kamu nak ni dibantu, kita akan support. Okay, so
InsyaAllah petang ni kita akan ada slot yang kedua. Kalau ikutkan petang ni kamu ada slot kaunseling tapi dibatalkan, cikgu akan ambil alih. Kita akan masuk kepada calculation. Kita akan masuk perkiraan sedikit, tak banyak pun, sedikit je. Boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh ke? Boleh cikgu. So, kalau boleh, Boleh. kalau boleh kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As dan kita jumpa petang ni pukul 2. Dan sebelum tu cikgu akan share link nanti. Baik go. Okay? Baik go. So kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanallah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. kasih cikgu. Cikgu. Okay. Cikgu. Baik. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.